Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis di trading view. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk tempoh 24 hari semalam. So guys, sebelum diturunkan, please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. So guys, let's go, kita review dulu market secara keseluruhan apa yang dah berlaku. So inilah coin market cap. So macam biasa kita akan tengok dulu performance untuk tempoh 24 hours. So coin market cap sambar ada di 2.06. So berlaku sikit dropping lah kalau ikutkan malam semalam dalam 2.07. So ikutkan kalau kat sini kita pengurangan sebanyak 2.43%. Dan kalau volume melakukan peningkatan. Tengok semalam dalam 900 bilion ya. So volume untuk tempoh performance 24 hours beza dengan malam tadi dengan pagi tadi lah $104. Kita tengok kenaikan sebanyak 13.29%. Untuk dominan BTC sedikit 43.4 daripada 43.6, dropping 0.2. Tapi Ethereum tengok ada sedikit peningkatan daripada 18.1 ke 18.6. So expected harga Ethereum maybe akan melakukan sedikit kenaikan lah. Tapi kita tengok nanti di chart adakah di bawah ni adakah kenaikan yang drastik. So kita review harga semasa. So untuk Bitcoin berada di 47.566. So tengoklah semalam ada harga tinggi dia naik dalam 49k, kemudian price jatuh balik ke 47.56. So kita ingat kita ada good support di 46.5, hampir 46.5 sebelum major support kita di 42k. So untuk semalam kejatuhan sebanyak 3.52% untuk Bitcoin. Untuk Ethereum ada sedikit peningkatan. So macam cakap tadi ada di Ethereum dominan dalam market sedikit meningkat daripada 18.01 ke 18.6, ada peningkatan 0.5%. So peningkatan ke 3.268 daripada 3.1 lah, peningkatan 0.71%. Tapi ingat Ethereum masih lagi dalam kuartal range support dan resistance, iaitu antara 3k dan 3.3k. So selagi tak break mana-mana support resistance tu, mari kita tahu sama ada price tu naik ke atas ataupun tidak. So untuk Cardano sikit dropping untuk ni, almost 5%, 4.49 daripada 2.8 ke 2.76. So dropping dalam almost 10 sen lah, ataupun 0.6 ataupun 0.5 sen macam tu. Tapi kita senang dropping dalam 10 sen lah, ibarat dalam 2 point, kita dekat pun dalam 2.9, 2.8 something and 2.76 something. So almost dalam 10 sen dropping. So untuk weekly kita drop 6.56%. Untuk Binance terus melakukan dropping. Untuk semalam dalam 478. So pagi ni 467, almost 10 dolar punya pengurangan. So pengurangan banyak 3.39, weekly 6.73%. So untuk SRP terus melakukan dropping, tapi dropping dalam minus 0.1 sen. Sama juga di Dogecoin 0.01 sen. Itu kata penurunan 3.2%, 3.14% untuk Dogecoin. Untuk weekly SRP jatuh hampir 10%, untuk Dogecoin hampir 14%. Kenapa jatuh banyak? Sebab apa? Sebelum ni kita tengok SRP harga paling recover itulah $1.4, kemudian Dogecoin dalam $0.35. So untuk minggu lepas lah, sebab tu kita tengok minggu ni sedikit lagi berlaku pengurangan. And daripada minggu lepas banyak 10% untuk SRP, 14% untuk Dogecoin. So untuk coin hari ini kita tengok Solana melakukan lagi peningkatan all time high baru. Macam cakap, kita ada price target di $120, iaitu 2.6 Fibonacci. Dan tengok semalam tengok $100. Nah, peningkatan untuk semalam saja 17.68%. Tu untuk weekly 48%. So untuk ni adakah masuk aku tunggu akan sedikit retestment, nanti tu akan pergi Solana. At least tu akan nak tu berdapatkan one coin dulu. One coin tu lah, sama ada maybe tu akan beli di, tapi sebabkan price dah terlalu hampir di 2.6 tu tak buy lah. Kalau ada price tu 1.6 maybe tu akan buy. So tu akan sedikit retestment, nanti tu akan tunjukkan kat mana entry tu Solana. So untuk di Terra Luna 33.8, 0.5 untuk Terra Luna. Kalau tu nak impel pun ala good, tak orang kata bukan good position untuk buy, tapi orang kata better than later lah untuk 3.8 ni. Nanti tu akan tunjukkan di chart juga. So guys, let's go, kita pergi untuk tengok hari ni kat mana coin performance. So ini kita tengok macam ni, inilah interface baru untuk crypto coin market cap.
coin market interface baru yang tu baru buat tadi. So maknanya dah ada lama, cuma tu dia tak guna. So kat sini kita boleh tengok lah apa yang trending, apa yang paling trending untuk hari ni, dalam masa seketika ni. Kita tengok trending adalah Solana. Sebab tu kita tengok Solana boleh melakukan kenaikan nanti, keep doing dia punya all time high daripada 60, 70, 80, 90 dan 100. Dan macam juga suara target di Solana adalah 120 di 2.6. Dan break lagi 2.6, kita akan ada higher lagi target. So untuk Solana 18%, and then Binance BNB 2.7, and then Kalana 2.15. So Kalata ni tu tak pernah tahu coin apa ni, so tak pernah ni. So untuk dua ni kita tengoklah top trending lah, top trending. Biggest gainer kita tengok NFT token 292, Aragon ANJ 236%, Ethereal 190. Dan recently added, so recently added ni kata coin yang baru add tu Global Coin, Baby USD dan Mini USD tu. Tak sebenarnya recently add ni maybe baru masuk dalam coin market cap, maksudnya baru dieditkan dalam coin market cap lah. So boleh kita boleh tengok lah interface baru ni, kita boleh tengok dan tekan more lagi. Dia tengok more lah, kata banyak lagi kata coin-coin yang kata mengikut ranking lah, trending yang untuk kita tengok. So itu yang di coin market cap. So kita pergi ke trading view untuk review market secara keseluruhan. Pertama kali macam biasa kita akan pergi ke total market cap dulu untuk tengok secara keseluruhan apakah market akan berlaku. So untuk total market, untuk update apa yang masih baru ada yang di channel tu masih yang tak tahu tu, sebenarnya untuk total market kita tak pun break major trend line. So major trend line yang ini, yang garisan orange ni adalah major trend line. So macam juga bila kita break major trend line ni, supposedly kita akan ada good retracement ke bawah. Good retracement bawah sebenarnya guna Fibonacci swing low to swing high, kita akan dapat 0.6 Fibonacci di garisan box, di box warna orange lah. Good price boleh total market boleh jatuh ke dalam kawasan ini untuk melakukan next ke pump ataupun higher low, higher light. Price akan buat lower low, high high, kemudian buat lower high, kemudian melakukan lagi high high. Tu good retracement di kawasan ini. So siapa yang masih baru lah, siapa yang dah follow tu lama, dia tahu dah pergerakan tu selalu dia ceritakan bila tu di total market. So tu akan sembangkan kata pergerakan untuk hari ni, possibility untuk hari ini. So hari Selasa, hari Merdeka kan. So ini 31, so hari Merdeka. So selamat hari Merdeka kepada semua. So ini satu bulan kita tengok, satu hari bulan pula, 1 jam, 1 hour punya frame. Kita seperti apa yang akan berlaku untuk hari ni. So untuk hari ni kita tengok macam mana price. So untuk tengok pergerakan ini, kita akan tengok RSI lah. So kita tengok RSI kat mana. RSI yang besar ni berada di tengah bawah 50. So kalau cakap bila berada di bawah 50, kita expected price itu akan membuatkan kejatuhan ataupun dalam sedikit minor bearish market. Kemudian kita tengok juga untuk pergerakan kita tengok stock RSI berada di overbought dan menuju ke bawah. So now it expected, kalau ikutkan RSI ni, stock RSI dan RSI biasa, kita akan expected untuk harga akan melakukan kejatuhan. So kejatuhan dalam short term period lah, itu dalam 1 hour, maybe dalam 5 jam, mungkin 6 jam, 12 jam kita akan tengok ada dropping lah. So dropping, tengok macam mana sebelum ni kita tengok price itu breakout trend line dan cuba masuk balik dalam trend line, tak berjaya, di reject balik trend line. Sebab tu trend line kuat, so expected dia akan jatuh ke bawah. So boleh juga price tu naik atas, apa boleh berlaku dalam market, tapi kalau tu expected untuk berdasarkan RSI, stock RSI dan stock RSI, kita akan nampak price tu pun boleh akan jatuh bawah lagi. Untuk mana sampai kita tengok RSI ni at least sampai di oversold, barulah kita tengok expected akan laku bounce. So ini maybe kita akan nampak price tu at least jatuh balik di 1.96, and then ataupun retest kata pattern ni, pattern bullish kita sebelum ni kita dah break, tak ada lagi good retest yang solid. So now maybe yang ni akan bagi good retest, dan kat sini adalah opportunity untuk market kembali bounce balik ke atas, ataupun sekiranya dia break bawah ni, kita akan expected price akan jatuh di 1.8. 1.8 kalau kita tengokkan 4 hours, pergerakan 4 hours pun ada kenaikan. Untuk mungkin dalam dua candle yang pertama mungkin kita ada kenaikan. Sebab apa, kita tengok RSI, stock RSI berada di overbought, untuk oversold tu ada kenaikan. Tapi apa pun kita boleh nampak juga pergerakan macam ni. So pergerakan yang W macam bawah ni, so boleh akan berlaku macam ni. Kemudian kita akan nampak price itu buat berlaku dan kejatuhan bawah. So apa pun kata 1.9 masih lagi kita main target
main support, kemudian break main support ni kita ada lagi another main support di 1.8. So mostly do expected untuk maybe kita akan ada sedikit kejatuhan untuk good retracement, tapi sekiranya ini berlaku pun boleh, tak masalah. Secara momentum, ada momentum kuat dalam market, kita boleh juga price naik ke atas. Tapi mostly untuk data do expected price more dropping bawah berbanding ke atas. Percentage untuk price jatuh bawah lebih tinggi berbanding percentage untuk naik ke atas. Dan kita tengok untuk daily. So daily sebab apa? Untuk long term, more long term, maybe dalam satu minggu ni complete 7 hari, maybe kita akan tengok ada another dropping. Sebab apa? Price di overbought. So price dalam menuju bawah. And then untuk di store right side, mungkin untuk dalam 1 atau 2 hari ni, mungkin kata dalam 1 hari atau 2 hari, kita tengok ada sedikit kenaikan ataupun sedikit retest saja. Kenaikan sikit aja. Tapi kita tengoklah macam mana pergerakan tu. Store right side ni kita tengok untuk long term, short term. Kalau daily, price untuk stock right side berada di bawah. So supposedly kita tengok ada sedikit kenaikan, tapi kita tengoklah kenaikan tu, kata kenaikan yang buat trend line ni, supposedly maybe ada lagi dropping bawah kita expected, macam cakap, expected maybe akan jatuh di 1.9 trilion ataupun 2 trilion, barulah kita ada good momentum untuk naik. Sebab apa? Ikutkan stock right side ni, kalau ikutkan kita boleh trend line juga, break saja trend ni, kita expected boleh melakukan kenaikan drastik. Sama juga sampai sini kita expected Mubi boleh berlaku kenaikan sekiranya stock rise. Tapi stock rise adalah hanya kuarter indicator yang digunakan untuk short term. Yang lebih long term adalah di RSI yang inilah kita pakai. So untuk RSI ni kita sedang melakukan penurunan yang slowly. Untuk expected pergi kita akan nampak di kawasan 50. Do expected untuk RSI ni jatuh di 50. So tengok sama ada di jatuh di 1.9 ataupun di 1.8. So expected kalau jatuh 1.8 adalah orang kata good retracement, maknanya good retracement untuk 150. Kita akan buat ada pergerakan dalam buran punya, dalam bear punya position tu, expected akan melakukan lagi kenaikan yang drastik melalui ke atas. Kita tengok RSI sideways antara 50-70, dan kita tengok untuk market, kita tengok kenaikan yang drastik zigzag ke atas. So itu yang tu posisi untuk long term yang nampak. Untuk short term di 1 hour probably kita akan ada sedikit lagi dropping, at least untuk test mana-mana trend dan 2 trilion ataupun 1.9. So dalam market apa yang berlaku, sebab apa kita, kat sini pun ini pun boleh turut berlaku sebab semalam kita tengok macam mana price itu buat kenaikan yang drastik daripada 2 trilion ke 2.07 dan berlaku rejection. So price ni boleh juga buat lower low, high high, lower high, buat high high. So untuk retest trend line tu cakap price tu berada perlu untuk kata good strong support untuk total market. Price perlu break kita punya major resistance di kawasan 2.2 trilion. So break saja ni price, kita akan expect untuk price tu akan melakukan kenaikan yang drastik. Bila total market naik, kita expect harga coin juga akan melakukan kenaikan drastik. So let's go, kita pergi ke Bitcoin. Nanti tu fokus yang di Solana. Sebab apa tu nak cari entry di buy di Solana. So untuk Bitcoin semalam tu dah tunjukkan apa yang akan berlaku di kalender. So untuk Bitcoin, untuk short term, tengok price dah pun jatuh balik di kawasan tu punya minor Fibonacci. Maksudnya price akan bermain antara box, dua kawasan box ni, resistance dan support. So price dah pun bermain kawasan ni. So untuk ni hanya wait and see sama ada price tu break ini ataupun break ini. So sekiranya price break support, kita ada good support yang kata di 46 horizontal support. Untuk resistance sekiranya dapat break box ini, kita ada good resistance daripada major trend line ni untuk melakukan dan kita major support di 50. So macam untuk yang lebih besar, kita hanya price sekarang ni adalah dalam lingkungan permainan antara good support dan resistance antara 46k dan 51. Price boleh buat sideways yang lama sebelum ni ke dalam ni. Macam tengok sebelum ni kita antara 30-42, hampir 4 bulan 3 bulan sideways macam tu. Boleh kita akan nampak pergerakan yang sama dalam ni. So pergerakan yang cantik tu, bila sideways ni memang kita tengok inilah support yang kuat, resistance yang kuat. Soon break, price break mana-mana trend sama ada di atas atau di bawah, kita akan expect price ni akan naik ke atas, price ni akan jatuh ke bawah. So jatuh ke bawah tu sepatutnya di 42 adalah good retracement tu, dia buat long term punya retracement. So guys, let's go, kita pergi ke Solana. Sebab apa zone dalam hari 31 zone expected tu akan buat pembelian sikit dalam Solana, lagi Luna dan Matic maybe dalam sikit weekend. So tengoklah macam mana tentukan. Lebih minimum juga. So nak shopping ni sebenarnya. So tengok. So apa pun kita tengok dulu untuk Solana. Untuk Solana. So Solana maknanya adakah good position untuk entry sekarang. So untuk entry sekarang tak ada masalah ni. Bukan tak ada masalah. Anda perlu fikirkan long term. Sebab apa? Untuk long term, kalau anda tak tengok chart, long term anda fikir kalau beli kat sini,
anda bukan expected untuk 1 week ataupun 1 month punya profit. Anda perlu fikir 1 tahun ke 2 tahun ke atas, barulah anda boleh buy. Kalau yang nak buy kat sini boleh, anda perlu fikirkan 1 dan 2 tahun ke atas return your investment. Tapi kalau yang untuk maybe dalam setahun ke bawah, anda perlu tunggu good retracement. So untuk Zul maknanya Zul nak buy kat sini, tetapi seperti buy lah hampir 2.6, so Zul akan tunggu dulu di apa reaction di 2.6, adakah price tu sekiranya price tu break 2.6 kemudian ada good retracement sedikit je, maybe Zul akan buy dulu. Maybe Zul akan cuba dapatkan at least one coin Solana dulu untuk Solana, dan kemudian sekiranya berlaku lagi kenaikan, Zul layan profit dia, kemudian Zul akan bawa keluar modal Zul sekiranya price itu ada dropping di 1.6 kembali. Sekiranya price Solana drop balik di 1.6 Fibonacci, iaitu di price dalam lingkungan $80, Zul akan buy dengan sikit banyak lah. Maybe Zul akan buy dalam 5 coin ke, sebab agak mahal untuk $1 tu. Maybe Zul akan collect dalam 5 coin atau 10 coin, tapi at least Zul ada position lah dalam Solana untuk long term. Sebab apa long term, aku kata Solana ni, aku kata ikutkan kalau Solana ni, kalau ikutkan dia punya tu fundamental, dia more better daripada Ethereum, more better daripada Solana, more better daripada Polkadot. Kata transaksi dia lebih laju, transaksi yang lebih laju, kemudian kita tengok fee yang lebih murah. So Solana ni tak long term adalah good position. And then tengok kalau Solana pun, kalau kita tengokkan dia punya untuk position sekarang kat mana, Solana berada di nombor 8 daripada sebelum ni, dia berada di bawah lah, nombor 8 dengan total market sebanyak 32 trilion. So 32 bilion. So 32 bilion berbanding dengan Cardano 88 bilion. So expected kalau peningkatan Solana boleh berada di top 5 punya, berada di top 5, top 3, sekiranya terus melakukan kenaikan. Kita nampak Solana kalau nak top 3 32, kalau ikutkan double 60, kita expected untuk Solana harga dalam $200. So peningkatan yang orang kata dalam range price tu dalam 100-200 tu adalah return of investment yang tinggi lah. Sebab tu untuk sekarang tu cuba untuk dapatkan Solana sebenarnya. So untuk Solana tu akan maintainkan tu punya psikologi. Tu akan tunggu dia retest ke bawah 82 barulah tu buy. Sekiranya price itu terus melakukan ke atas, tak apa, biarkan. And then next buy tu sekiranya dia break 26, tu akan tunggu sedikit retestment untuk 4 hours. Tu akan tunggu di 4 hours sebenarnya. Okay, kita tengok ini price itu dah pun melakukan, tengok ada sedikit dah rejection daripada 2.6. So ada good potential macam cakap. Kalau total market jatuh dalam 1.6 ada 1.8, kita akan tengok good retestment juga untuk Solana. Good retestment probably dalam 1.2 dan 1.6, atau good lagi di kawasan 50. Adakah berlaku? Boleh berlaku, tapi tak pasti. Good position untuk orang kata first entry Zul adalah sekiranya price tu jatuh di 82, Zul akan buy dalam maybe 10%. Kemudian sekiranya price itu terus melakukan ke atas 2.6, tunggu aja retest, sedikit saja retest dia akan buy. Kemudian dia expected untuk price itu akan naik ke 3.6 ataupun 3.6 Fibonacci ataupun 42 Fibonacci. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Tak banyak yang Zul nak terangkan, tapi apapun Zul hanya tengok Solana untuk dia punya next target. Kemudian kalau Zul nak teruskan lagi untuk review pagi ni, Solana, Luna, antara Solana dan Soluna dan Terra Luna masih lagi dalam good position untuk kita entry. Sebab apa? Dia masih lagi di 1.6 macam tu tunjukkan tadi. So 1.6 probably dalam $33. So mesti maybe tu akan grab juga, maybe dalam sedikit, maybe dalam $100 untuk Terra Luna, at least dapat dalam 3 coin tu good position untuk buy. So hari ni dalam mereka maybe tu akan buy sikit Terra Luna. Sebab apa? Terra Luna still in good position untuk long term. Terra Luna tu biar dalam $100, tu akan dapat dalam 3 coin. Kemudian Solana tu akan wait lagi sedikit lagi. Kemudian tu akan tengok untuk Matic. Sebab Matic dah pun dropping banyak dalam 1.34%. Tu Matic lagi still lagi untuk long term. At least nak dapatkan 1k coin. So maybe tu boleh dapat dalam 200 atau 300 dulu untuk Matic. Kemudian dan another Binimon juga tu nak tambah dalam 9k lagi, maybe untuk 5k. Tu tengoklah apa yang berlakukan, nanti tu updatekan apa yang tu dapat berlaku dalam market. So guys, itu je untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. So let's go, kita tengok apa yang akan berlaku ni. Sekiranya ada movement yang nanti ataupun
update nanti. Kalau Zul buy coin nanti Zul akan update Zul punya di Facebook. Dan follow Zul punya Facebook, ada link di description di bawah. So dia description di bawah itu guys. Untuk je pagi ni, please like, please subscribe, share kepada rakan lain. Jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.